Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakim bin Nur Azmi. Dan hari ini kami dari kumpulan 2 akan membahaskan tentang sebuah tajuk yang berkaitan dengan etika pemasaran di dalam ekonomi Islam berasaskan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Baik, bila kita berbicara soal etika pemasaran Islam, ini merujuk kepada prinsip moral dan juga nilai-nilai Islam yang harus diikuti dalam praktik pemasaran. Bermula daripada kegiatan yang melibatkan pemasaran, kemudian kepada perencanaan, promosi, penjualan, sehinggalah kepada para pelanggan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa praktik-praktik yang diamalkan ini adalah sesuai dan selari dengan prinsip-prinsip Islam yang utama. Baik, sejajar daripada itu kita lihat bahawa di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, prinsip-prinsip seperti keadilan, kemudian ketransparanan iaitu kejujuran dan keberlanjutan adalah dasar yang paling besar dari etika di dalam Islam, dan itu adalah sebahagian daripada topik yang kita akan bincang hari ini apabila melibatkan etika, kemudian cabaran dan juga kemudian perkara-perkara lain yang mensusuli daripada etika pemasaran Islam. Saya serahkan seterusnya kepada saudara Afifi. Assalamualaikum, saya Muhammad Afifi bin Muhammad Nawawi akan membentangkan tajuk berkaitan amalan pemasaran beretika dalam ekonomi Islam. Menurut Said, etika pemasaran Islam adalah berdasarkan prinsip keadilan dan equity dalam Islam dan berbeza daripada etika sekular. Terdapat 3 aspek yang perlu difahami berkaitan amalan pemasaran beretika dalam ekonomi Islam, iaitu yang pertama adalah mengenai kebenaran, al-haq, ketelusan, al-bayyinah, dan perlindungan pengguna, al-hifz an-nafs. Okey, kita pergi yang pertama iaitu kebenaran al-haq. Poin yang pertama adalah menyediakan maklumat yang betul. Menyediakan maklumat yang betul. Pemasaran harus berdasarkan kebenaran dan tidak harus melibatkan maklumat yang mengelirukan atau tidak tepat. Maksudnya di sini memberi maklumat yang betul kepada pelanggan adalah sangat penting supaya mereka boleh membuat suatu keputusan berdasarkan pengetahuan yang betul. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan ketelusan. Pekerja pemasaran mesti telus dalam menyampaikan maklumat produk atau perkhidmatan. Yakni bermaksud semua terma dan syarat mesti dijelaskan dengan jelas, termasuk harga, kualiti produk dan aspek lain yang berkaitan. Yang kedua adalah ketulusan, al-bayyinah. Poin pertama adalah proses pengeluaran yang jelas. Pemasaran mesti mencerminkan ketelusan dalam proses pengeluaran, yakni pengguna mesti tahu asal usul produk, bahan yang digunakan dan cara produk dihasilkan. Yang kedua adalah model perniagaan yang jelas, iaitu model perniagaan perlu dijelaskan dengan jelas supaya pelanggan memahami bagaimana harga ditetapkan dan sama ada terdapat unsur riba atau amalan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Okey, yang ketiga adalah perlindungan pengguna, al-hifzu an-nafs. Poin yang pertama adalah produk selamat dan berkualiti. Pemasaran hendaklah memastikan produk yang dijual selamat digunakan dan mematuhi piawaian kualiti yang ditetapkan dalam Islam. Bermaksud produk yang tidak selamat atau tidak memenuhi piawaian boleh membahayakan pengguna dan bercanggah dengan prinsip perlindungan pengguna. Poin yang kedua adalah keadilan dalam transaksi. Perlindungan pengguna juga melibatkan memastikan transaksi perniagaan dijalankan dengan adil dan tidak mengeksploitasi pelanggan. Bermaksud harga mestilah berpatutan dan tidak melibatkan penipuan atau penyalahgunaan amanah.
Poin yang ketiga adalah larangan amalan perniagaan tidak beretika. Amalan perniagaan tidak beretika seperti penipuan atau peras ugut harus dielakkan. Ini kerana pemasaran mesti dijalankan dengan integriti dan menghormati hak sesama pengguna. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembentang sebelum saya. Saya Ahmad Syaraikal bernama Isyam. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembincangan berkaitan dengan ketulusan dan kebenaran dalam perniagaan Islam. Seperti yang kita sedia maklum, Islam mementingkan konsep ketulusan dalam perniagaan. Ianya telah diterapkan sejak zaman baginda SAW lagi. Tetapi kita dapat lihat pada hari ini, perniagaan yang diamalkan pada masa kini kian mengabaikan konsep ketulusan ini apabila ianya diambil alih dengan konsep pemasaran konvensional yang mana ia mengamalkan taktik perniagaan yang tidak bermoral seperti riba dan penipuan. Dalam Islam, Islam mementingkan hubungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Kerana ianya dikaitkan dengan konsep tanggungjawab, iaitu setiap perbuatan yang kita lakukan ini ia akan mendapat tempat dan balasan di akhirat nanti. Konsep trust model dalam perniagaan diperlukan untuk menguatkan lagi kepercayaan pelanggan melalui integriti yang dipamerkan dalam ketulusan yang dipaparkan dalam perniagaan ini. Dengan ini, perniagaan dapat berkembang maju dengan adanya pembahagian sama adil antara kedua belah pihak dengan mengetepikan keuntungan semata. Melalui pengamalan ketulusan perniagaan ini, ia memberikan lingkungan perniagaan yang positif kerana pelanggan mendapat kepuasan daripada amalan perniagaan yang dipaparkan dengan memberikan hak mereka yang dapat membina hubungan yang baik antara peniaga dan pelanggan. Daripada inilah ketulusan perniagaan ini dapat membina informasi yang jelas dan mengelakkan kekeliruan berlaku dalam memberikan impak positif pada prestasi perniagaan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Azhar bin Abdullah dan sekarang kita akan membicarakan tentang etika pemasaran berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Jadinya slide yang pertama menceritakan tentang ibadah dalam Islam melibatkan tidak hanya kewajipan ritual seperti solat dan puasa, tapi juga mencakupi aktiviti seharian seperti perniagaan di mana ada nilai-nilai seperti keadilan dan keseimbangan menjadi penting. Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan kita, menjadi panduan utama kita dalam setiap aspek perniagaan, termasuklah perancangan produk, harga, pengedaran dan telekomunikasi dan teknik promosi. Jadinya dalam konteks pemasaran, aspek etika sangat ditekankan termasuk harga yang benar, harga yang telus dan harga yang adil untuk penjualan dan tanpa diskriminasi. Pemasaran Islam juga menitik beratkan pada kebenaran, iaitu as-sahih ataupun di ketulusan dan keterbukaan dan manfaat bagi pelanggan, serta menolak elemen-elemen negatif dan diskriminasi ataupun penindasan, iaitu dalam 5 dimensi etika ataupun 5 bentuk etika Islam dalam pemasaran media sosial melibatkan menghindari monopoli, memberikan informasi yang tepat dan menetapkan harga yang adil, menghormati pesaing dan juga menjamin kualiti produk. Jadinya dia termasuk dalam 5P lah, iaitu place, product, price dan sebagainya. Dan juga bila mana kita menyebutkan tentang etika pemasaran dalam Islam, diambil daripada nukilan Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Ihya Ulumuddin, mengatakan dan menggariskan etika perniagaan Islam dengan menekankan keuntungan yang wajar dari dan Imam Ghazali juga melarang apa-apa penindasan terhadap pembeli yang kurang berkemampuan. Jadinya Imam Ghazali juga menekankan konsep ihsan dalam transaksi hutang. Jadinya bila mana kita melakukan transaksi penjualan
ataupun pemasaran, kita perlulah sebagai penjual ada sifat belas ihsan. Dan juga sementara riba dilarang ataupun yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah bila mana kita melakukan transaksi ataupun pemasaran berdasarkan etika Islam, Islam tidak benarkan apa-apa riba yang berlaku dengan penekanan pada kebersihan dan kesucian jika dalam perniagaan Islam. Dan juga melalui pendekatan ini, Islam mengajarkan kesucian, keadilan dan etika yang bersih dalam semua aspek perniagaan dan pemasaran untuk menjaga hak individu dan masyarakat yang lain. Jadi kalau boleh kita lihat, ada 4 aspek yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali. Antaranya adalah dari sudut keadilan, lepas tu tidak ada penindasan ataupun menjadikan penjualan kita lebih adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga Imam Ghazali menekankan ihsan. Ihsan ni belas kasihan supaya kita boleh bertoleransi dan memenuhi etika-etika Islam. Dan akhir sekali adalah melarang transaksi hutang yang bercampur dengan unsur riba. Itu yang ditekankan oleh Imam Ghazali berdasarkan etika pemasaran, berdasarkan ekonomi Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pembentang sebelum saya. Nama saya Muhammad Faris Irfan bin Muhammad Saufi. Saya teruskan dengan satu topik yang seterusnya, iaitu cabaran dan penyelesaian dalam aplikasi etika pemasaran Islam. Oleh itu, saya senaraikan beberapa cabaran yang acap kali muncul di kalangan peniaga dan orang yang terlibat bersama. Cabaran utama dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip syariah dalam pemasaran adalah sifat khusus syariah Islam yang terlibat, terutamanya apabila diintegrasikan ke dalam strategi pemasaran. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan, kebenaran dan halal dalam produk atau perkhidmatan memerlukan pemahaman yang mendalam dalam konteks yang betul. Mereka yang terlibat dalam pemasaran Islam perlu memahami kehalusan dan konteks hukum Islam dan menghubungkannya dengan strategi pemasaran yang berkesan. Sehubungan itu, penyelesaian yang paling berkesan untuk cabaran ini adalah melibatkan penasihat syariah yang berkelayakan. Penasihat syariah dapat memberikan panduan yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam aktiviti pemasaran. Mereka juga dapat membantu dalam menentukan batasan-batasan yang sesuai dan memberikan arahan terkini berdasarkan perubahan dalam hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, tidaklah seharusnya bagi pedagang yang memfokuskan pandangannya terhadap dunia saja dengan melupakan akhirat. Jika perkara ini terjadi, maka umurnya akan sia-sia. Maksud di sini, bila kita hendak melakukan satu perbuatan dalam kehidupan seharian kita, mestilah mengadaptasikan nilai-nilai Islam, etika Islam dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, cabaran signifikan lain dalam konteks pemasaran Islam adalah adanya pembatasan dalam pengiklanan, terutamanya berkaitan dengan gambar dan kata-kata yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat kebimbangan yang perlu diambil kira dalam menyusun dan melaksanakan kempen pemasaran agar tidak melanggar norma etika Islam. Sehubungan itu, penyelesaian yang sesuai untuk mengatasi cabaran ini adalah dengan berhati-hati dalam perancangan dan pelaksanaan kempen pemasaran. Pemasar perlu memahami secara mendalam garis panduan syariah dan undang-undang tempatan yang berkaitan dengan pengiklanan. Dalam konteks ini, perniagaan perlu menerapkan pendekatan berhati-hati terhadap pemilihan bahan iklan, memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam serta menjauhi penggunaan gambar atau kata-kata yang mungkin dianggap tidak sesuai atau sensitif dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun kesan yang selari dengan prinsip-prinsip syariah, mengurangkan risiko kontroversi dan mendapatkan sokongan positif dari pengguna yang berpandukan Islam. Di samping itu, cabaran yang terakhir ialah
menghadapi cabaran pelaksanaan hukum kewangan Islam. Perusahaan perlu bersiap untuk menyesuaikan model perniagaan dan penstrukturan kewangan agar selaras dengan prinsip-prinsip perbankan Islam yang melibatkan larangan riba, spekulasi dan usul-usul haram yang lainnya. Cabaran utama serikali timbul dengan mencari cara yang efektif untuk menguruskan kewangan tanpa melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh itu, langkah penyelesaian yang diterapkan adalah dengan menjalin kerjasama yang erat dengan institusi kewangan Islam. Pemilihan bank atau lembaga kewangan yang mematuhi prinsip-prinsip muamalah dan hukum kewangan Islam menjadi kunci. Melalui kerjasama ini, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan, perbankan dan instrumen kewangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip muamalah dan hukum kewangan Islam, perusahaan juga dapat menarik pelabur. Tuntasnya, cabaran yang dihadapi terhadap mereka yang melibatkan diri dalam perniagaan dan menggunakan pemasaran pasti akan ada cabaran yang perlu dihadapi. Cabaran ini perlu diatasi selari dengan langkah penyelesaian yang baik dan berkesan mengikut etika nilai-nilai Islam. Sekian, terima kasih daripada saya. Teruskan mendengar bersama pembentang seterusnya. Baik, kita telah pun bahas dan lihat kepada pandangan Islam terhadap etika pemasaran ketika berniaga. Dan kita juga telah lihat bagaimana cabaran di dalam mengetengahkan etika pemasaran di dalam ekonomi Islam selari dengan apa yang diberi ajar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berdasarkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebagai kesimpulan, fahamlah kita bahawa kepentingan etika perniagaan ini dalam Islam melibatkan aspek secara keseluruhan seperti keadilan dan keberkatan dan juga amalan perniagaan yang melibatkan keadilan, kejujuran. Itu sangat penting untuk mencapai bukan sahaja kesejahteraan yang melibatkan individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhannya, dan sebagai dalam skop yang lebih besar adalah untuk ke arah negara yang makmur. Sekian sahaja daripada kami kumpulan 2. Terima kasih. Assalamualaikum.